Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam channel bukan channel lah. Segmen lah. Bukan. Podcast. Kita buat roll terus roll. Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam podcast Cerita Sini Habis Sini by Politeknik Kuala Terengganu, geng. Saya host anda, Mighty in-game name. Bersama saya seorang yang sangat berpengalaman dalam seni berlakon ni lah, geng. Yang khabar orang lama dan teater, geng. Kalau kat PKT ni orang memang kenal dia. Yang lain dan tak bukan. Riz, introduce yourself a little bit. Okay, saya Rish selaku banyak jawatan kat Poli ni kalau ikutkan. Tapi yang utamanya untuk start kali ni teater lah. Saya selaku presiden dalam unit teater, unit club teater. Jadi saya dijemput oleh podcast by Mighty lah. Yes, by Mighty. Mighty fans kita. Ya. Yeah. Okay. So, Apa tu serba sedikit lah. So, tahu kan kita punya segmen ni apa tak tahu. tak tahu lah, setakat ni saya tahu lah. So geng, kita orang kata lah, macam kita ni hujung-hujung tahun ni kita kalau orang Pulau Barat ni geng, hujung-hujung tahun ni kita ada benda-benda macam hantu-hantu geng, hantu-hantu sikit geng. Hantu-hantu geng. So kita punya segmen kali ni kita nak bawa kisah seram di IPT geng, IPT. Syat. Dahsyat lah, kita dahsyat punya. So kan, sebelum saya nak tanya kita punya tetamu jemputan lah, dia punya kisah kan. Kita ada kisah yang diberikan oleh student PKT sendiri kan. So, saya ceritakan sikit lah kepada korang semua. Awal dah Awal tu. Kita ni dalam rekod ni bahaya sini sebenarnya. So kan, kita cerita lah, ni cerita yang pertama kan. Ini daripada pemberi dirahsiakan lah. Kita tak boleh lah, kita secretive lah kan. So cerita dia gang macam ni lah. Pukul 2-3 pagi kan. Waktu tu dia tengah tengok live kan. Tengah live dekat tempat tidur, dekat ruang tamu dia. Dia menghadap tangga tu gang. Tiba-tiba dia ada dengar orang turun. Keletup. Kat mana tu? Kat rumah dia. Kat mana? Bangkul gang. Bangkul gang. Oh, rumah panggul. Okay. Tak tahu. So, lepas tu lepas beberapa minit je geng, tiba-tiba ada orang main guli. Sudah. Perebang aku. Takut ni. Lepas tu, waktu tu pula dia seorang geng, seorang. Apa lagi? Tiba-tiba dia buat apa? Dia macam almuk geng, Dia macam almuk. Salah. Bukan. Sudah. Geng. Tak apa, kita teruskan. Tak apa. So, dia baca surah Al-Mulk and lepas tu dia terus azan. Terus azan ya? Lepas tu alhamdulillah hilang bunyi. Cerita pertama ni apa cerita pertama? Dah tengok. Yang ni pun dah kacau kita lah. Susah. So, kalau Faris. Ya. So, kalau Faris kan dah lama dah belajar kat PT, dah pergi banyak tempat APT kan. Ada tak cerita-cerita seram ke macam kau? Cerita seram Ni first year dekat Poli tahun 1. Sini lah? Kat sini? Bukan kat sini. Kat tu. Okay. Tak boleh bagi tahu Poli mana. Rahsia. Poli mana tak boleh bagi tahu sebab takut ada isu-isu daripada kita. Masa tu event Fira robotik. Saya first year masuk masa tu. Saya dengan tim robotik PKT ni mula-mula sampai dekat blok asrama Kamsis tu. Kamsis tu saya sampai dalam pukul 7 maghrib lah. 7 maghrib. Maghrib kat sana. Saya bawa turun beg apa semua, barang-barang robot. Tunggu bagi kunci daripada cik saya. Itu cik Vicky bagi kunci bilik apa semua. Lepas tu naik atas, kemas-kemas barang apa semua, bagi-bagi bilik.
Masa tu lepas dia kemas barang, nak turun pergi kat Dewan ada perasmian. Okey. Masa turun saya orang last turun. Tapi saya apa ni? Bilik sebelah saya tu pasukan poli kita juga PKT. Saya macam kata dah turun pergi kata. Okey, saya pun turun. Turun bawah. Saya tengok member saya ni ada seorang bawah. Tanya bukan kau ada kat atas ke tadi? Tak, aku turun ramai dah. Aku pun apa gol kat depan. Waktu maghrib lah tu. Waktu maghrib tu. Itu satu. Ui. Lepas pada habis event tu, habis perasmian dekat Dewan, kita orang balik bilik semua. Balik Kamsis. Balik je Kamsis pukul apa tak ingat, tapi Malam. malam. Tengah malam juga. Biasalah boys mandi lewat mandi lewat. Biasa standard kalau duduk asrama. Okey. Mandi lewat. Member saya dia cakap ada dengar bunyi sesuatu kat bilik air tu. Okey. Dia tu macam tak percaya dia tak percaya. Waktu tu berapa orang ada tandas? Lebih kurang. Kan dalam 5-6 orang macam tu lah. 5 orang. Okey. Memang ramai dalam tu. Semua tim ada dalam tu. Tim PKT semua mandi lewat masa tu. Siap-siap mandi . Member saya yang last tu bagi tahu macam dengar bunyi air lagi. Tapi semuanya dah keluar. Tanya siapa? Siapa dekat dalam tu? Tak tahu. Tanya. Tapi dia macam diam. Diam. Air muka kan situ. Air mandi air tu. Shower. Shower tu tengah buka lagi. Macam dia tanya siapa tu? Diam. Okay. Dia pun kembang-kembang barang dia belah masuk bilik. Dia check dalam bilik seorang-seorang, semua dah ada. Masuk bilik dia cerita pun dah ada. Itu hari pertama ke? Hari pertama dah macam hari pertama dah macam tu kan. Wih. Masa ni malam kedua ke malam last tak tahu. 3 orang. Ni malam yang sebelum last. Semua tim lelaki ni macam tengah kemas-kemas sebab set robot, set coding apa semua. Sebab esok ada event nak tanding apa semua. Tak silap saya pukul 2 pagi. 2 pagi. Masa dia tu. Masa dia tu. Saya lupa sama ada saya ke ataupun member saya sendiri yang ternampak benda tu. Dia buka pintu, nampak benda besar. Benda besar dekat macam, kau perasan tak koridor koridor ada tangga nak turun lah. Dia duduk kat situ. Dia duduk betul-betul dekat macam kita nak turun ke tangga tu. Lembaga Saya tak tahu, tapi dia cakap benda tu besar. Bayang tak tahu. Bayang tak tahu apa, tapi memang benda tu besar. Saya pun apa cakap, hayalan kau je kot. Okay. Malam ni yang 12. Ni malam last pula. Malam last ni lagi macam experience yang paling besar bagi kita orang. Lagi suka lah. Lagi suka tak suka, semua-semuanya macam saya malam last tu saya tidur seorang bilik. Yang lain semua tidur satu bilik. Macam mana tu? Sebab saya tidur awal. Saya tidur awal. Lepas tu pun dia orang ni macam semua tu dalam satu bilik. Tak apalah, dia orang tidur lah dalam bilik tu. Tapi yang saya herannya, yang bilik saya tak kena, bilik tu yang kena. Tak tahu apa, dia dapat kepala terbang. Okay, maksudnya Faris ni seorang yang dia beriman. Iman dia kuat. Tak ada lah. Dia macam masa tu dia orang tidur. Lasui? Last day. Bukan macam lasui kan kalau kepala terbang kan? Mansui. Saya tak tahu. Sui je. Saya tidak sebab saya dengar cakap masa tu nak sembang-sembang pasal tu lah. Saya pun macam malas sangat ayah, baik tidur. Okay, masa tu dia orang masuk bilik.
Dia cakap lepas dia sembang-sembang pasal hantu tu, ada lah macam jangan tidur dekat aku dengan bunyi. Dia apa tidur. Dia tidur, last dia cakap seorang ni macam terjaga ataupun belum tidur. Dia nampak macam saya cakap tadi lah. Kepala terbang. Kepala saja kan. Kepala saja tu. Kepala saja. Yang saya heran, saya tidur seorang, tak ada sampai kacau. Wih. Itu memang kat situ lah, dekat tempat Kamsis. belajar kat Kamsis tu. Takut kan? Tu dekat Pali luar. Dekat Pali kita ada banyak lagi lah. Wish. Okay, wish. Saya dengar ni. Saya tak pergi kan, saya terasa kalbu menusuk. Sejuk. So kan, saya rasa tadi tak silap saya ada satu lagi lah cerita daripada student juga. So, cerita ni tapi bukan dekat ni lah, daerah sini lah. Dia rahsiakan tempat dan juga dia rahsiakan nama lah. So, saya baca cerita ni, cara dia tulis saya baca. Dah 4 malam aku tinggal seorang dekat rumah ni. Sebab family stay dekat kebun. Maklum lah, masa tu musim durian. Waktu musim durian kan? Tengah tahun lah. Tengah tahun lah ni maksudnya. Awal lagi waktu tu. Tak lama lah macam. Okey, masuk topik balik lah. Ni. Malam pertama okey je. But malam kedua, dengar dekat second floor, dengar macam ada orang berjalan. Macam rumah tu ada orang seperti biasa. Ada orang. Kat rumah tu ada orang. Family tak ada. Tu lah. Family tak ada. Okay. Okay. Teruskan. Mula-mula aku risau juga. Takut ada perompak. Perompak. Itu nama. Snozon betul budak ni. Aku dah budak ni. Snozon kau. But agak pelik juga macam mana dia nak naik. Atas tanpa lalu tangga. Rumah ni atas tangga kot. Aku macam nak naik tapi keberanian tu tak sampai. Aku azan. Tipikal Melayu. Azan lagi. Melayu. Tipikal Melayu kan. Susah kalau Melayu. Still dengar juga. Kelamaan bunyi tu start, diam. Aku still tak nak naik lagi sampailah family aku balik. Lepas tu aku ada juga cerita dekat family aku. Kita orang pun naik atas tengok sebab risau ada barang hilang ke apa semua. Tapi bila naik tengok, tingkap tutup tak ada apa pula. Ush. Risau juga. Tapi itu normal lah kalau kat rumah. Kan normal dah sebenarnya kat rumah. Kalau bunyi-bunyi tu biasa kalau dak snozon teruk lagi. Tikus. Tikus Tikus je. Tikus. Kucing lah, kucing. Kucing lah. Kucing. Biasa oyeng lah yang pendek. So kalau Apa? tutup segmen 1. Sekejap. Tak payah tutup. Dia cakap nak berehat je. Tu tunjuk tu. Okay. So geng, kita pun dah, Faris pun dah cerita sikit dia punya pengalaman. Saya pun dah habis cerita dah, cerita orang ni. So kita ambil masa rest kejap lah. Boleh. Sebab saya pun nak okay. So Kita nak. Itu saja, kita jumpa nanti kan. tak habis lagi. Tak habis lagi. Kita jumpa di segmen yang kedua. Segmen kedua. Dah sudah. Okey. Action. Okay geng, selamat kembali yang kita dalam segmen segmen yang kedua. Iaitu kita sekarang ni kita nak cerita pasal pengalaman yang dekat-dekat je. Dekat-dekat tu macam mana bang? Dekat-dekat. Dekat-dekat tu macam mana? Dekat-dekat Dekat-dekat ni. dekat tempat belajar Okay. geng. So saya start dulu kan, sebabnya saya pun lama juga kat sini. Ini macam dia kat waktu dia awal-awal first year kan. Saya pun waktu tu saya first year ni. Waktu first year tu saya baru dapat assign rumah sewa. Saya masuk rumah sewa tu kan. Rumah sewa mana? Rumah sewa sini ke sana? Sini. Sini. Ya, sini yang lama. Yang lama. Yang lama. So waktu saya masuk tu kan, kalau cara nak masuk dia kena naik tangga lah. Dia rumah kedai kan. Dia naik tangga tu dia dah malap kan. Kalau korang balik malam kan macam jangan balik seorang kan. Dia macam kau jalan je tiba-tiba boleh nampak tiba-tiba benda daripada tangga tu kan. Oh ya, aku nak naik atas tu. Korang boleh bayang, korang naik tangga tiba-tiba itu kan. Cuk mat. So tak boleh cerita dia saya waktu tu saya kat rumah tu.
Kawan-kawan saya semua keluar. Saya jenis tak keluar malam. Malam tu Ya. pula biasalah Persia lagi. Standard. So malam pertama tu geng, semua keluar. Waktu tu diorang pergi berjalan. Tu saya tinggal seorang. Saya tengah baring atas katil. Waktu tu tak ada angin. Waktu tu memang kipas yang saya talakan pada diri sendiri je lah. So lepas tu tiba-tiba pintu bergerak. Pintu utama ke pintu mana? Pintu dalam bilik tu. Pintu yang Pintu. kat dalam tu. Yes. Pintu tiba-tiba bergerak. Lepas tu saya pandang. Macam, angin tak ada ni. Sudah. Tak apa, abaikan. Mungkin ada angin ke, mungkin ada angin. Ini cuma kita tak pasal. Lepas tu tiba-tiba, pintu tandas pula. Tutup. Bukan pintu landas tu yang macam sliding tu. Bukan. Okay. Semua pintu yang macam ni buka tutup. Oh. Sliding atas kot. Yang atas. Bilik atas. Dia di atas sama juga. So, dia tertutup. Macam, pintu ni memang dah tertutup. Macam mana ada bunyi tertutup? Waktu tu Mat dah kecuk perut Mat. Benda duduk seorang. Dia duduk dekat dengan pintu keluar. Pintu yang bergerak tu hujung bilik. Lepas tu, macam, tak boleh jadi ni. Semayang dulu lah. Maklum lah. Tak semayang isyak lagi. Lepas tu nak pergi tandas. Lepas tu pada siap pergi tandas tu tengah semayang. Tiba-tiba pintu terbuka. Kiblat tu menghala ke pintu. Pintu terbuka. Dia buka tu. Tak ada benda. Tak ada apa-apa kan. Suspend betul. Dia buka je. Pintu tu terbuka je. Tapi seorang memanglah takut. Lepas tu beri salam. Okay, beri salam. Duduk balik. Waktu ni betul-betul. Kat tingkat atas tak ada orang. Tingkat bawah tak ada orang. Tapi tingkat atas tiba-tiba bunyi orang pas pintu. Di atas. Tingkat atas. Waktu tu semua keluar. Biasa ramai-ramai. Oh. So tengah relax-relax main telefon. Ketuk. Sekali. Lepas tu macam okay, angin. Paling husnuzon je. Angin. Ketuk lagi. Hai. Hai. Banyak betul pintu atas tu. Dua kali kan. Macam pintu ada dua je kat atas. Yang memang boleh buat bunyi kuat. Tapi kuat bunyi dia. Tapi kalau ikutkan ni pintu atas, Ha. satu je kalau kat depan tu. Itulah masalahnya. Satu depan kan. Tak ada pintu lah. So tu macam, macam mana? Lepas tu, bunyi lagi tapi bukan bunyi pintu lah. Ni apa pula? Bunyi gobok. Gobok. Almari. Almari. Almari kan. Maksudnya Bunyi ni. almari jatuh. Tengah diam-diam. Boom! Uish. Wah tu geng. Seriau Mat. Kita seorang. Tak semua keluar. Kau tak berani pergi naik atas tengok. Oi, tak dapat. Benda, pintu bergerak pun tak pandang lah. Tapi yang lagi seram bukan waktu tu. Lepas tu semua orang dah balik. Tu cerita macam ada di sini. Malam tu saya tidur. Saya tidur paling awal. Saya tidur pukul 11. Orang lain tidur pukul 1-2 pagi. Lepas tu, pagi tu saya bangun. Saya kena tindih kan. Tindih guys. Mula-mula saya ingatkan saya sleep paralysis. Sleep paralysis. Lepas tu, saya punya getar tu Mat. Saya tak pandang, saya pandang pintu luar. Saya duduk sampai subuh. Saya bangun pukul 5, tunggu sampai subuh. Pukul 8, dia orang bangun, dia orang cerita. Pukul 3, pukul 4 pagi tu, still benda yang sama. Macam benda yang sama jadi. Bunyi orang pampas. Orang atas Tak ada. cakap pintu tak bergerak. Tapi orang bawah dengar pintu terempas. Bunyi almari jatuh. Tak naik dah bilik depan. Waktu tu geng, saya setiap malam pukul 10 tidur. Bapak. Saya tak berani kan. Saya tak berani kan. Simon pun tak siap lah. Tapi skor lah. Weh, masih skornya. Tapi kalau cerita memang sampai sekarang masih sejuk lah. Sebab tu kalau saya nak pergi rumah tu balik, saya tak pergi seorang lah. Takut kan. Kalau Brother Farish kalau dekat sini tempat kita belajar ni ada. Kalau tak silap aku tahun ni bulan Tahun ni yes tahun ni baru berapa bulan lepas rasanya. tak pergi dah situ. Bulan lepas Tak rasanya. pergi. Cak kata tak pergi dah geng. Bulan lepas. Hmm. Saya tu
Team FYP lah. Aku lepas tu pun dengan member-member aku macam buat kerja sampai lewat malam kat bangunan ni. Kat jabatan ni buat kerja apa semua. Lepas tu malam tu macam member aku ni cakap dia nampak terlibat. Dia nampak terlibat. Pukul 1 ke pukul berapa. Tapi ramai lah, masa tu ramai. Ada lagi tak tidur. Ada lagi masa tu tak tidur. Dalam bilik solder, lepas tu bilik bilik lighting. Bilik lighting. Kat jabatan. Okay. Okay. Tahu. Yang tahu-tahu lagi kan? Yang tahu-tahu. Ya tahu. YTJT. Macam dia nak keluar tandas. Dia keluar tandas tu macam nampak kelibat dekat bilik kuliah sana. Kan pasal tak bila buka pintu tandas tu? Terus semua ada ke bilik kuliah. Dia nampak kelibat antara tu. Macam tu macam tempat tu memang kalau tak pasang lampu memang gelap sungguh kan? Gelap sungguh. Uish. Itu memang gelap sungguh tu. Pukul 2 Nasib 3 baik pagi. tak ada dah sebab pergi sana. Tu 2-3 pagi. Ni pukul 6 ke berapa entah. 6 petang? 6 petang. 6 petang pun ada. Ish. Ni member aku, kisah member aku cerita aku. Dia cakap dia tengah solder. Aku baru orang tidur situ kan bilik tu. Biasalah penat kan masa tu. Pagi tu ambil dah derma darah. Sedar aku derma darah. Oh, dia mana kan? Derma darah. Ish. Bekat ni dapat parut lagi. Habis dah lah. Lama dah. Masa tu lepas derma darah aku tidur penat. Lepas tu masa tu kelas pula dok. Lepas tu dress apa semua. Aku bangun tidur tu asal dah. Pukul 5.30. Aku kena tu aku kata tunggu sekejap aku nak buat kerja. Biasa stand up kerja lewat. Lepas tu pom adalah member aku ni seorang. Bukan seorang, 2 orang. Yang selalu rapat dengan aku lah. Rapat dengan aku 2 orang je. Yang perempuan. Orang dah tahu bukan siapa. Seorang ni dah ambil solder, tengah solder biasa lah. Tengah solder. Dia macam tengah solder tu dia nampak macam ada benda kat belakang. Dia macam tengah solder lah. Mata dia ni macam nampak lagi kat belakang. Ada rasa juga. Ada rasa juga. Lepas tu pun sambil tu dia benda tu suka. Suka sikit je. Ni orang khabar peluk sejuk ni. Peluk rasa gerun-gerun ni. Lepas tu dia pun tinggal gitu. Barang-barang solder tinggal gitu. Tutup switch utama tu. Tutup main switch solder. Bilik solder tu besar kan? Besar. Ada plug bawah tu, dah tutup plug bawah. Itu tutup solder tu je. Dia duduk mana? Duduk dekat dengan pintu ke? Duduk Macam bilik panjang ni. panjang kan? Pintu kat sini satu, kat sini satu lah. Tapi pintu kat sini tutup dengan halang semua kotak. Solder duduk kat sini. Lepas tu pintu kat sini. Dengan solder So kalau maksudnya dia tu madap dinding kan? Madap dinding. Pintu dia kat sini ke belakang? Uish, maksudnya dia nak keluar tu dia pandang belakang dulu. Belakang sana. Ibaratnya macam tu lah. Maksudnya memang sebenarnya dia memang menempah balik lah nak tengok. Memang nak buat macam mana dia tengok. Dia dengan solder. Dia macam besar. Dia lepas kita barang-barang. Kita tutup seplak. Dia kan baru member seorang je. Jom balik. Semua member aku ni kata macam dia kata lah, buat apa nak balik awal kan. Lepas tu member aku yang seorang lagi member aku yang A dengan B. Yang A duduk dalam bilik solder. Yang B ni dengan aku. Dia cakap, yang B ni cakap lah, kenapa nak balik awal sangat? Dia pun pergi masuk dalam bilik solder tu. Pergi masuk dalam bilik solder tu tengok barang-barang sepah. Member aku yang B ni dah perasan. Semua ni mari kat aku. Cakap Dia rasa juga ke macam mana? tak, dia member aku yang B. Dia nampak Member aku yang B ni dia macam faham. Dia faham apa yang berlaku tu. Dia macam dia panggil aku, jangan balik. Biasa kita tengah mambai baru tidur. Lepas tu pun aku cakap lah, sabarlah, ada kerja lagi ni, nak kemas ni sikit lagi. Lepas tu pun dia marah aku. Dia cakap, tak faham kau, ajak balik ni balik je lah. Aku pun tak apalah, balik je. Ni aku makan balik macam. Tu esoknya buat kerja situ macam pergi ke solder macam biasa. Macam biasa. Cekalnya hati korang. Yang ni last. Hari 2-3 hari sebelum present rasanya tak silap.
Guard bagi tahu. Masa tu kita orang balik dalam pukul 7 malam. 7 malam ke 8 malam. Tempat yang sama. Tempat yang sama. Tempat yang sama. Ha. Memang tak serik geng. Dia tak Eh, serik sebab, geng. Masa dah turun tu, lampu confirm tutup dah ke? Yes. Bilik tutup apa semua. Pagi esoknya tu, guard tanya, "Segmen ni dah tutup pintu, dah tutup lampu dah tahu." Tutup dah sembarang. Lepas tu dia tanya pula, "Ada buat projek tinggi-tinggi ke?" kata. Tinggi macam bentuk-bentuk orang ke? Hak tinggi tu ada tapi buat perebah dah tu. Guard ni macam, dia ambil gambar lah daripada jabatan yang sebelah ni, dia ambil gambar kat pintu atas tu. Saya nampak Nampaklah bayang tu. Bilik tu macam lampu tu terbuka. ya kalau malam memang nampak bayang-bayang kan. So dia ambil gambar. Tunjuklah ke member aku tu. Sekejap. Dah ni pergi. Tapi masa tu pukul 10. Pukul 10 rasa guard tu kebab. Pukul 10. Biasanya modus operandi dia pukul 6, 7, pukul 12 kena kat atas. 10 Pukul 10 jabatan yang sebelah. Jabatan yang depan tu nampak. Segmen dia buat projek tinggi-tinggi ke tu. Ada. Hak tinggi ada tapi perebah dah lah. Perebah tu macam baringkan dah. Macam tu je. Dia macam tak tahu apa yang datang daripada mana. Memang dangerous. Very very dangerous, you know. Ish. So saya tak boleh lah. Saya dah takut tak terbalik kan. Saya minta orang teman balik ni. So saya rasa cukup kot ini kan, cukup lah. Cukup lah. Tak mampu lebih-lebih rasa Tak pasal-pasal tak balik. tak balik kan. So saya ucap terima kasih kepada tetamu jemputan kita ni, Harish. Terima kasih kerana hadir kita punya first segment, first episode, the first. Untuk semua lah first. Jadi terima kasih lah. So pada korang yang menonton video ni, kalau korang ada apa-apa yang nak tanya ke, ada cadangan ke, nak share ke cadangan ke apa untuk kita orang punya podcast ni, boleh type di ruangan komen. So cerita sini habis sini. Kita jumpa di next episode. Cut off. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya.